Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila wa faqih dzurriyyatina fid din wa 'allimhum ta'wila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan limpah kurnianya, fadlanya, rahmahnya. Dapat juga saya membukakan, meluangkan masa bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat sekalian untuk membicarakan matan akidah tahawiyah. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita di musim masing-masing mengurungkan diri dalam rumah, mudah-mudahan dengan perbincangan ini dapat memberi manfaat untuk kita semua di dunia dan juga di akhirat. Jadi saya ditaklifkan untuk bersama dengan sahabat-sahabat sekalian untuk membicarakan kitab Matan Aqidah Tahawiyah. Jadi saya akan mengambil matan tanpa saya mengkhususkan mana-mana syarahnya untuk mempermudahkan perbincangan kita. Jadi sebagai permulaannya, Matan Tahawiyah, Matan Aqidah Tahawiyah merupakan suatu karangan, satu karya yang ditulis oleh Al-Alim Al-Alamah Al-Imam Tahawi yang bernama Ahmad bin Muhammad bin Salama Abu Ja'far At-Tahawi. Ini adalah Hanafi Al-Misri yang dilahirkan pada tahun 239 Hijrah dan wafat pada tahun 321 Hijrah. Jadi bolehlah dikatakan beliau sezaman ataupun bertemu semasa dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan Imam Tahawi ini ataupun Aqidah Tahawiyah ni, Imam Tahawi ini merupakan satu sumber ataupun satu daripada aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mana boleh kita katakan Imam Tahawi ataupun Aqidah Tahawiyah ini merupakan antara sumber-sumber utama bagi aliran Maturidiyah, ataupun kita katakan sebagai aliran Hanafiyah. Kenapa? Sebagaimana kita ketahui bahawasanya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang kita pegang selama ini merupakan satu aliran daripada Asy'ariyah, sebagaimana Maturidiyah juga merupakan satu aliran daripada Asy'ariyah, daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Namun Maturidiyah itu sebenarnya lanjutan daripada pegangan ataupun lanjutan daripada apa yang dihuraikan oleh Imam Abu Hanifah, Abu Nu'man, Imam Abu Hanifah, yang semuanya sedia maklum bahawasanya mazhab Hanafi, antara ciri khususiah bagi mazhab Hanafi, mereka beraliran dalam fiqh, dalam mazhab fiqhiyah, iaitulah mazhab Hanafi. Dalam masa yang sama, dalam bicara akidah juga mereka beraliran dengan mazhab Hanafi. Dengan maksud yang lainnya, dalam mazhab Hanafi ini ada membicarakan mengenai fiqh, iaitulah muamalat, munakahat dan sebagainya, dan dibicarakan juga mengenai usuluddin ataupun ilmu akidah, ilmu tauhid. Oleh kerana itulah tidak pelik ataupun masyhur Imam Abu Hanifah menggelarkan ilmu akidah ini sebagai fiqhul akbar. Lalu beliau mengarangkan karya akidah yang dinamakan sebagai kitab ataupun fiqhul akbar. Daripada situlah mereka-mereka yang bermazhab fiqh, muamalat dan sebagainya dalam aliran Hanafiyah disertakan dengan akidah juga dalam aliran Hanafiyah, dan
nama Hanafiyah ini, aliran Hanafiyah ini bertukar kepada nama Maturidiyah kerana Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang merupakan mereka ulama yang bermazhab Hanafi. Dalam masa yang sama, Imam Abu Mansur Al-Maturidi menonjol dalam bidang akidah yang tak jauh daripada zaman dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Lalunya, sejak daripada itulah aliran ini dinamakan sebagai aliran Maturidiyah. Yang mananya saya dah nyatakan sebelum ini sebenarnya berasal daripada aliran Imam Abu Hanifah. Antara karya-karya dalam membicarakan aliran Hanafiyah ataupun Maturidiyah itu iaitulah Imam Tahawiyah ini. Yang mana Imam Tahawi ini merupakan anak saudara kepada Imam Muzani, dan sejarahnya Imam Muzani ini mengatakan kepada anak buah dia ni, anak saudara dia, kenapa apa ayat saya tak ingat ayat dia macam mana? Imam Muzani melarang Imam Tahawiyah ini belajar dengan aliran Hanafi. Lalu sejak daripada itulah Imam Tahawi ini merasa tercabar, lalu ia berpaling. Artinya berpaling, dia mula mendalami akan aliran Hanafiyah, lalu sejak daripada itulah ia beraliran dengan Hanafiyah. Jadinya antara kitab rujukan saya iaitulah At-Ta'liqatus Saniyah ala Mata'an Aqidatul Tahawiyah dan juga syarah syarah apa nama? Antara syarah yang saya gunakan iaitulah karya Syekh Muhammad bin Mahmud Al-Babirti. Jadi antara karya-karya yang masyhur dalam aliran Al-Sunnah yang membicarakan matan Tahawiyah ini iaitulah Al-Babirti. Juga karya ini juga, syarah ini juga menjadi rujukan penting oleh Syekh Said Syekh Said Al-Faudah ketika ia mensyarahkan akan akidah Tahawiyah ini. Jadi saya tak nak cerita panjang, terus saya masuk kepada babnya. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Qala musannifu, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi bismillahirrahmanirrahim di sini sebagaimana dah masyhur dah pembincangan dia. Jadi kullu mri'in zibalin la yubdahu fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta atau bahawa abdar ay qalilul barakah. Di mereka-mereka yang tidak, mereka-mereka yang harapkan suatu perkara yang dicerita-ceritakan namun tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut aqta, terputus ataupun abtar, bermaksud qalilul barakah. Lalu musannif bawakan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jadi u'allifu, aku mulakan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan bagi sekalian alam. Jadi alhamdu tadi sini, alif lam pada alhamdu itu merupakan alif lam lil jinsi. Artinya segala jenis-jenis puji-pujian layak, mustahak bagi Allah yang memiliki sekalian alam. Jadinya sama ada puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi hadis, puji hadis bagi qadim. Segala puji-pujian itu hanyalah milik, layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada baharu muji yang baharu, makhluk puji pada makhluk,
makhluk itu dijadikan oleh Allah Ta'ala, lalu perbuatan makhluk itu juga dijadikan Allah Ta'ala, lalu makhluk itu memuji akan makhluk yang lain. Jadi makhluk yang lain yang dipuji pula seperti dipujikan akan kecantikannya, kecantikan makhluk yang dipuji tadi. Lalu berlakulah puji makhluk kepada makhluk. Sama ada yang memuji itu datangnya daripada Allah Ta'ala, dan yang dipuji itu juga, kecantikan itu juga datangnya daripada Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala. Maka layaklah puji-pujian itu bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala segala-galanya. Jadi apakah yang dimasukkan dengan alamin? Alamin itu ialah selain ma siwallah, selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi puji-puji milik bagi Allah, layak istiqaq, lam istiqaq itu, yang layak, yang berhak bagi Allah Ta'ala, Rabb, empunya, Rabb yang memiliki sekalian alam. Juga saya tak nak bincangkan lagi, cukup panjang di sini mengenai lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Kerana dah terlalu banyak sangat bicara perkara ini. Lalu kata musannif lagi, wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibatu lil muttaqin, al aqibatu al mahmudah lil muttaqin. Pengakhiran ataupun akibat, balasan yang terpuji bagi mereka yang muttaqin. Muttaqin ini jamak bagi muttaqin, muttaqi, ittaqi, tapi ittiqaan bahawa muttaqin, muttaquna ataupun muttaqina. Jadi puji-pujian, akibat ataupun balasan puji-pujian, balasan yang terpuji bagi mereka-mereka yang bertakwa. Apakah yang dimasukkan dengan yang bertakwa? Bertakwa di sini adalah diterjemahkan dengan mumtasilina awamirallahi mujtanibina nawahiyahu. Mereka yang bertakwa itulah mereka yang mencontohi, yang mengikut, yang menusuri segala suruhan-suruhan Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Apa kata Imam Baberti? Maaf, saya tak ada kitab dia. Saya pakai PDF je, lambat sikit dah. Dah lama dah tak ni, tak berkuliah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Dan selawat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala berselawat ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khabariah lafzan insya'iyah ma'nan. Khabariah lafzan insya'iyah ma'nan artinya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khabariah lafzan artinya segi zahirnya ini kenyataan Tuhan telah berselawat. Namun yang nak dimaksudkan daripada ayat ini ialah wahai Tuhan, berikanlah rahmat ke atas junjungan kami iaitu Nabi Muhammad wa ala alihi, dan juga alihi
kaum keluarganya sekaliannya. Mengenai selawat. Selawat dah juga dibicarakan cukup banyak dalam huraian-huraian kitab-kitab pada awal-awal, iaitulah selawat daripada Allah Ta'ala dinamakan sebagai rahmat, selawat daripada para malaikat dinamakan sebagai istighfar, selawat daripada makhluk, daripada manusia dinamakan sebagai doa. Jadi oleh kerana itulah innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Satu ayat satu ayat itu lafaz salla satu bunyi, namun mempunyai makna, tiga makna berdasarkan kepada isnadnya, berdasarkan kepada sandarannya. Kalau disandarkan selawat itu daripada Allah Ta'ala dinamakan sebagai rahmat Tuhan. Jadi rahmat Allah Ta'ala ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau selawat daripada malaikat dinamakan sebagai istighfar. Jadi malaikat mengistighfarkan. Begitu juga selawat daripada makhluk, daripada hamba kepada nabinya, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinamakan sebagai doa. Doa antaranya itulah menaikkan makam yang tinggi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Taala menaikkan makamnya, makam Nabi. Cumanya khilaf ulama, adakah dengan asbab doa daripada para umat terhadap nabinya itu membawa kepada semakin tinggi rahmat, semakin tinggi kedudukan Nabi sisi Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. Ini khilaf ulama. Sebahagian mengatakan ya, dengan sebab musabab para umat-umat berdoakan kepada Nabi, maka semakin tinggilah darjat Nabi sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebahagian ulama lagi, sebahagian pendapat ulama mengatakan tidak. Hanya sekadar apabila kita berdoa kepada Nabi membawakan syafaat, membawakan kelebihan, itu juga akan membawa kepada diri orang yang mendoakan. Jadi wa ala alihi, dan terhadap kaum keluarganya, dan termasuklah kepada sahabat-sahabatnya yang memadai dengan bawa kalimah alihi. Dan selawat dan salam juga. Jadi wasalla automatik. Walaupun tidak disebutkan dengan kalimah wasallama. Jadi kalau salla, salama. Kalau salli, kena baca wasallim. Kena ingat tu. Dia konsep ataf. Kalau kalimah salla, lafaz madhi. Jadi lafaz madhi kita bacakan wasallama. Kalau salli, lafaz amar, artinya kata suruhan. Kalau salla, past tense, ataupun fi'il madhi. Namun bila disebut salla, maka sambungannya ialah wasallama. Jadi past tense dengan past tense, fi'il madhi dengan fi'il madhi. Kalau salli, fi'il amar ataupun kata suruhan, kena baca wasallim. Walaupun tidak bawakan kalimah wasallama di sini, namun memadai dengan bawakan lafaz salla, secara automatik talazum di situ, wasalla ay wasallama aidan. Selawat dan juga salam ke atas junjungan Nabi Muhammad dan ke atas. Jadi wasalla ala, terhadap ataupun ke atas kaum kerabatnya, termasuk para sahabat ajma'in semuanya. Tu kata pengarang lagi, ya, qala musannif rahim lagi, hadza zikru bayani i'tiqadi ahli sunnah wal jamaah. Ini sama ada. Ini ditulis sebelum ungkapan haza ini, ditulis perkataan haza ini sama ada diucapkan sebelum kitab ini ditulis, matan ini ditulis, ataupun setelah pun ditulis. Kalau Imam Tahawi telah karangkan dahulu risalah ini, matan ini, kemudian barulah dituliskan haza, maka haza ini merujuk kepada al-maktub. Artinya apa-apa yang telah ditulis dalam matan ini. Seandainya matan ini belum lagi ditulis, maka haza ini merujuk kepada apa yang ada dalam zihin, apa yang ada dalam mahfuz, apa yang ada terpelihara dalam minda Imam Tahawi ini. Haza ini. Bendanya belum ada, tapi dah ada dalam zihin, dalam pemikiran. Ini
merupakan zikru bayani i'tiqadi ahli sunnah wal jamaah. Ini menyebut ataupun membicarakan i'tiqad. Jadi risalah ini ataupun matan ini yang ada dalam mindaku ini ataupun yang telah tertulis ini merupakan perbincangan i'tiqad. Ya. I'taqada ya'taqidu i'tiqadan fa mu'taqidun. Kalau mu'taqid artinya orang yang beriktikad. Mu'taqadun artinya sesuatu yang diiktikad. Kalau i'tiqad, i'tiqadan atau i'tiqadun. I'taqada ya'taqidu i'tiqadun. I'tiqadun ini adalah masdar daripada lafaz i'taqada. I'taqada alif ain ta qaf dal. Alif ain ta qaf dal, i'tiqad, i'taqada. Jadi fi'il madhi i'taqada masdarnya adalah i'tiqad, merupakan suatu timbangan perkataan yang telah ditambahkan huruf ziyadah, iaitulah alif dan juga ta. Sawazannya ifta'ala, i'taqada. Ain qaf dal huruf asalnya. Aqada, kemudian tambah alif dengan ta, sama wazan ifta'ala, jadi i'taqada. Jadi i'taqada fi'il madhi, i'tiqad masdar, asal kalimahnya daripada kalimah aqada. Jadi aqada ini lafaz yang sebenarnya merujuk kepada sesuatu makna ikatan. Itu aqadah. Aqdatun nikah. Ikatan, pertalian. Asal kalimah ikat-ikat ini digunakan untuk perkara yang hissiyah. Suatu yang material. Seperti tali mengikatkan batang-batang kayu. Ataupun diikatkan sampan pada perhentian, tempat perhentiannya, ataupun diikatkan kambing, kuda di tempat tempat yang agar ia tidak bergerak, kambing tersebut ataupun haiwan tersebut ataupun sampan tersebut ataupun kayu tadi. Apabila diikat, maka tidak bergeraklah kayu itu. Namun digunakan lafaz yang asalnya untuk makna zahir digunakan kepada sesuatu yang maknawiyah, sesuatu yang bangsa dalaman, sesuatu yang bangsa dalam diri. Lalu diikatkan hati pada sesuatu. Diikatkan hati pada sesuatu, pergi mana-mana pun dia akan teringat, terkenang. Ada dalam mindanya, dalam hatinya perkara yang diikat tersebut. Lalu digunakan yang zahir, yang hissiyah itu kepada lafaz yang dalaman, makna yang berbentuk dalaman. Jadinya aqada artinya ikat, i'tiqad, ikatan, ataupun akidah, dinamakan sebagai akidah, isim fa'ilnya. Jadi, sesuatu yang terikat di dalam diri yang berbentuk maknawi. Kita lihat dalam kitab apa dia? Dalam kitab Syarah Babirti, karya Al-Babirti mengenai syarah matan Aqidah Tahawiyah ni, berkata Imam Babirti, wal aqidatu fa'ilatun. Aqidatun, fa'ilatun. Al-aqidah asal kalimahnya ataupun wazan timbangan lafaznya adalah fa'ilatun, rasyidatun. Lagi apa lagi? Jamilatun. Lagi apa lagi? Yang dengan bahasa Melayu kita dengar, jamilah, jamilatun. Lagi apa lagi? Rasyidatun. Ada rasyidatun ke? Jadi al-aqidah ataupun asal kalimahnya atau wazan fa'ilatun bermakna, jadi fa'ilatun ini isim fa'il, fa'ilatun bermakna maf'ul. Jadi aqidah fa'ilatun bermakna maf'ul. Jadi
akidah di sini dengan makna maf'ul, iaitulah isim maf'ul. Jadi akidah bermakna ma'kudah. Akidah bermakna akudah, ya. Ma'kudah isim maf'ul, allati uqida 'alaiha al-qalbu azama bil qasdil baligh. Jadi akidah artinya sesuatu yang ma'kudah, sesuatu yang diikatkan, yang diikatkan atasnya akan hati dan diazamkan dengan qasad yang baligh, yang bersangatan. Yuqalu i'taqada fulanun kaza. I'taqada fulanun kaza. Atau u'taqida fulanun kaza. Iza irtabata alaihi alqalbu. Jadi diikatkan seseorang dengan maksud ini dipertambatkan atasnya seorang tadi alqalbu, oleh hati, akan hati. Oleh kerana itulah kata Imam Babirti, wa inna ma sumya ilmu usuluddin aqidah li ta'alluqihi bi aqdil qalbi. Dinamakan ilmu usuluddin itu sebagai ilmu akidah kerana diikatkan perkaitannya, ta'alluqnya ilmu akidah tadi, ilmu usuluddin tadi dengan ikatan hati. Dunal amalil bil jawarih, tanpa perkaitan ataupun tanpa adanya amalan yang bangsa jawarih, yang bangsa luaran, yang panca indera. Jadi oleh kerana itulah ilmu usuluddin ini dinamakan sebagai ilmu akidah kerana yang membicarakan perkara-perkara yang bangsa hati sahaja, yang bangsa dalaman sahaja, tanpa dilihatkan yang luarannya, tanpa dilihatkan kepada perbuatan-perbuatan yang bangsa jawarih, panca indera, yang bangsa luaran ini. Jadi kesimpulannya, biasa kita bacakan, kita sebutkan lafaz akidah itu, akidah-akidah artinya al-ma'kudah, sesuatu yang diikatkan. Jadi kalau i'tikad itu ialah pegangan. Kalau terjemah bahasa Melayunya pegangan. Pegangan artinya sesuatu yang ada diikatkan di dalam hati kita, di dalam minda-minda. Lalu kata pengarang, haza zikru bayani i'tiqad. Maka inilah, matan inilah membicarakan i'tiqad, pegangan-pegangan ahli sunnah wal jamaah. Pegangan ataupun i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Kita dah bicarakan juga, biasa bicarakan juga mengenai maksud ahli sunnah, iaitulah para sahabat dan juga para tabi'in, ahli sunnah, para sahabat-sahabat yang mengikut akan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang masyhur tadi, ma ana yang mana aku dan juga sahabat-sahabatku. Dan juga apabila membicarakan ahli sunnah wal jamaah, tidak disebutkan sebagai ahli kitab kerana nak membezakan dengan golongan-golongan Nasrani. Lalu disebutkan dengan ahli sunnah wal jamaah. Walaupun begitu, termasuklah dalam perbincangan ahli sunnah wal jamaah, iaitulah Nabi dan juga sahabat-sahabatnya, iaitulah wahyu, sama ada wahyu yang mubashir ataupun wahyu yang ghair mubashir. Iaitulah i'tikad yang bersumberkan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dihuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan sebagai wahyu ghaib mubashir, dan yang dibicarakan, yang dihuraikan oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sama ada yang membicarakan tentang masalah usul ataupun masalah furu'. Masalah usul akidah sepakat antara mereka. Membicarakan pula masalah furu' akidah, iaitulah tanpa tak dapat tidak kita akui berlakunya perselisihan pandangan mengenai huraian-huraian selepas daripada dibincangkan akan usul-usul akidah.
ala mazhabi fuqa'il millah. Jadi perbincangan kitab ini ala mazhabi fuqa'il millah, atas aliran, atas mazhab, atas tariqah, atas pemikiran fuqa'il millah, iaitulah Imam Abu Hanifah, Abi Hanifah Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Aliran ataupun fuqaha millah tadi itulah Abi Hanifah Nu'man bin Thabit Al-Kufi, iaitulah Imam Abu Hanifah. Yang mana Imam Abu Hanifah ini antara para mereka yang berjumpa, antara mereka yang berjumpa dengan berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi, dan juga belajar dengan mereka itu, serta dengan sezaman dengan para tabi'in. Senang katanya, Imam Abu Hanifah antara ilmuwan ulung pada zaman tabi'in, dan tidak dapat dinafikan bahawasanya Imam Abu Hanifah inilah antara mereka yang menonjol membicarakan ilmu akidah daripada golongan-golongan tabi'in. Dan juga ashabnya, iaitulah Abi Yusuf Ya'qub bin Ibrahim Al-Ansari, dan juga wa Abi Abdullah Muhammad bin Hasan Syaibani. Ini kelebihan ataupun ciri dalam aliran Hanafiyah, iaitulah gabungan daripada tiga pemikir ini, antara guru dan juga kedua ashabnya, itulah dinamakan sebagai sahabat dan juga murid-muridnya, sahabat dan juga muridnya. Gabungan tiga inilah terbentuknya pemikiran mazhab Hanafi. Sama ada dalam bicarakan tentang ilmu furu' ataupun bicarakan tentang ilmu usul. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Semoga Allah Ta'ala meridai ke atas mereka itu sekalian. Wa ma ya'taqidu min usuluddin. Jadi ini i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah, dan apa-apa yang mereka i'tikadkan min usuluddin, dari membicarakan ilmu usuluddin. Usuluddin merupakan suatu alam idafi. Alam idafi artinya satu nama yang diberikan nama bagi suatu ilmu dalam bentuk sandaran. Ada dua perkataan di situ. Pertamanya usul, yang keduanya din. Usul artinya asas, tapak. Din artinya agama. Din artinya apa yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi tapak bagi apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini kalau kita terjemahkan perkata secara harfiah, secara satu persatu antara kalimah usul dan juga kalimah din. Jadi usuluddin. Kalau kita terjemahkan, kita berikan definisi usuluddin itu sebagai suatu ilmu, ini merujuk kepada ilmu tauhid, merujuk kepada ilmu akidah, merujuk juga kepada ilmu kalam. Jadi apakah yang dimasukkan dengan ilmu usuluddin? Apakah yang dimasukkan dengan ilmu akidah? Iaitulah suatu ilmu yang membicarakan mengenai ketuhanan pada sifat-sifatnya, pada membicarakan perkara yang wajib atasnya, perkara yang mustahil atasnya, perkara yang harus atasnya. Begitu juga yang berkaitan dengan yang wajib, mustahil dan juga harus ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta apa-apa yang didatangkan, apa-apa perkhabaran yang dibicarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga wahyu secara umumnya. Jadi kesimpulannya macam mana? Dalam ilmu usuluddin ini membicarakan tiga perkara. Pertamanya uluhiyah, keduanya membicarakan tentang nubuwah, ketiganya membicarakan tentang sam'iyah. Jadi membicarakan tentang ketuhanan, iaitulah sifat-sifat yang wajib, mustahil, harus. Membicarakan tentang Nabi, iaitulah yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Nabi. Dan juga membicarakan tentang perkara-perkara yang ghaibiyat, yang sam'iyah,
yang hanya kita terima saja tanpa kita boleh nak ta'akulkan, tak boleh kita nak nak fikirkan perkara tersebut kecuali diberitahu oleh empunya pemilik alam ini, pemilik ghaib tersebut. Dan ini, oleh kerana ini 3 perkara penting merupakan maksud, maksud daripada perbincangan ilmu kalam ini. Tak faham perkara-perkara yang 3 ini kecuali didahului dengan mempelajari akan ilmu akal. Maka timbulnya dinamakan sebagai dinamakan sebagai apa dia? Hukum-hukum akal dan perkara yang berkaitan dengan dia sebagai wasilah saja. Sebagai artinya jambatan untuk memahamkan 3 perkara yang lain tadi. Baiklah, ini saya ringkaskan lagi tadi ya. Apa lagi perbincangan kita? Wama ya'taqiduna min usuluddin wama yadinuna bihi li rabbil alamin, dan apa-apa yang mereka beragamakan dengannya apa-apa tadi bagi Tuhan sekalian alam. Jadi mereka beragama artinya apa-apa yang mereka inkiatkan, mereka turut perintahkan, itulah yang dimasukkan dengan agama. Lalu kata pengarang lagi, naqulu fi tauhidillah. Bentar lagi. Naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillahi. Innallaha ta'ala wahidun la syarika lahu wa la syai'a mithluhu wa la syai'a yu'ajizuhu wa la ilaha ghairuh. Kami katakan, kata pengarang, kata Imam Tahawi, kami katakan, itulah kami iktikadkan fi tauhidillah, pada mengesakan Allah. Tauhidillah artinya mengesakan, wahada yuwahidu tauhid. Tauhid isim masdar. Tauhid adalah masdar, masdar yang idafatkan kepada maf'ul. Itulah mentauhidkan akan Allah. Fi tauhidillah, pada mengesakan. Jadi perkataan tauhid, asal kalimahnya daripada wahdah. Wahada yuwahidu tauhidan. Kalau orang yang bertauhid dinamakan sebagai muwahhid. Artinya muwahhid artinya adanya suatu sifat. Sifat mengesakan pada seseorang, yang mana dengan sebab sifat itu ada pada seorang, maka dinamakan sebagai orang itu sebagai muwahhid. Artinya dia mengesakan akan yang lain, mengesakan akan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, artinya Allah Taala itulah dinamakan sebagai mutawahhid. Bukan muwahhid ni, mutawahhid. Artinya pada Allah Taala itulah, Allah Taala itulah yang bersifat dengan wahdah. Itu beza antara muwahhid dengan mutawahhid. Seperti kita memuji. Jadi memuji yang dipuji. Yang dipuji artinya adanya sifat pujian pada seorang itu, maka dinamakan sebagai yang dipuji. Lalu mutawahhid inilah seseorang, bukan Tuhan, Tuhan yang bersifat dengan wahdah. Itu mutawahhid. Jadi kita ini dinamakan sebagai muwahhid. Jadi apakah yang dimasukkan dengan tauhid? At-tauhid huwa ifradullah bil ubudiyah. Tauhid ialah mengesakan Allah Taala dengan penghambaan. Ini perkataan wahdah, perkataan tauhid ini menjadi perbincangan yang agak panjang.
Apabila kita katakan tauhid itu ialah ifrad, artinya ketunggalan Tuhan bil ubudiyah, bagi ubudiyah, mana tempat perhambaan. Bila Tuhan itu yang mana sebagai Allah, Allah itu suatu zat yang bersifat dengan uluhiyah. Bila sebut Tuhan, Allah itu bersifat dengan uluhiyah, dan juga uluhiyah melazimkan akan ubudiyah. Perbezaan kita dengan golongan-golongan Wahabi ataupun Ibn Taymiyah, apabila kita mengatakan la ilaha, tiada Tuhan, ilah, perkataan ilaha, ilah, sama ada ulama kita yang mengatakan Allah itu diisytiqaq, diambil kalimah asalnya daripada ilaha, ataupun sebahagian ulama mengatakan Allah itu adalah suatu nama yang tidak ada punca, tidak ada tempat ambilan perkataan Allah tadi. Ala kulli hal, perkataan ilaha, Tuhan itu sendiri, ilah itu segi kita nak memahamkan akan makna ilah, bila sebut saja ilah merujuk kepada zat yang bersifat dengan uluhiyah, zat yang bersifat dengan ketuhanan. Jadi uluhiyah itu adalah sifat, ilah itu ialah zat. Jadi zat tak bercerai daripada sifat, tak bercerai daripada zat. Jadi bila kita katakan sebagai ilah, zat yang bersifat dengan uluhiyah, dengan ketuhanan. Bila kita mengatakan la ilaha, tiada Tuhan yang bersifat dengan uluhiyah, ketuhanan, yang mana perbincangan tentang uluhiyah itu merupakan ma'bud bihaqqin. Artinya suatu yang disembah dengan sebenar-benarnya. Jadi tak akanlah sesuatu itu tak akan dinamakan sebagai Tuhan kecuali Dia yang menciptakan. Dalam masa yang sama, apabila Dia yang menciptakan, maka layaklah Dia saja yang berhak disembah. Oleh kerana itulah kita katakan sebagai talazum antara uluhiyah dengan ubudiyah. Dia yang disembah, Dialah sebagai pencipta. Tiap-tiap yang berhak sebagai pencipta, maka Dialah yang selayaknya yang berhak disembah. Begitu juga Dia yang berhak disembah, yang selayaknya disembah, maka Dialah sebenarnya yang menciptakan. Dia tak dapat lari dua perkara tersebut. Oleh kerana itulah kita mengatakan la ilaha, tiada Tuhan, lengkap di situ, tiada Tuhan yang layak, yang berhak disembah. Apabila berhak disembah, maknanya Dialah yang menciptakan alam ini. Itu senang kita, Ahlussunnah wal Jamaah, berbeza dengan golongan-golongan Wahabi. Susah mereka nak kena bagikan dulu. Cipta lain, sembah lain. Kita tidak. Apabila Dia itu disembah, maka Dialah yang menciptakan. Apabila Dia yang menciptakan, maka Dialah yang layak disembah. Lalunya, naqulu fi tauhidillah, kami katakan, artinya kami iktikadkan pada mentauhidkan Allah Ta'ala. Mu'taqidina bi taufiqillah. Jadi kami perkatakan, kami pegangkan pada mengesakan. Jadi mentauhidkan Allah Ta'ala ini, ataupun dinamakan sebagai apa dia? Mengesakan Allah Subhanahu Taala ni, mu'taqidina, hal keadaan kami ini mu'taqidina, beriktikadkan bitaufiqillah, dengan taufik Allah Taala. Jadi mu'taqidi ini merupakan hal daripada dhamir pada naqulu, untuk mentahqiqkan, membicarakan tentang apa dia? Iman. Jadi kami perkatakan di sini mu'taqidina, artinya membicarakan tentang iman.
bukan sekadar ikrar bil lisan dengan sebutan. Namun yang kami maksudkan di sini ialah at-tasdiq bil qalb, membenarkan dengan hati. Ini juga perbincangan yang agak besar, perbincangan yang agak kalut, perbincangan yang juga menimbulkan kritikan ataupun tomahan daripada golongan-golongan Wahabi kepada Asy'ariyah secara khususnya. Mereka mengatakan golongan Asy'ariyah ini mendakwa bahawasanya seseorang yang mentasdikkan di dalam hati mengenai ketuhanan, maka orang itu sudah dinamakan sebagai seorang yang beriman. Ya, kita tidak nafikan bahawasanya dalam aliran Asy'ariyah, ulama-ulama kita telah membicarakan, telah mengatakan bahawasanya at-tasdiq bil qalb itulah asas. Itu adalah asas. Membenarkan dengan hati itu asas. So apa kita katakan sebagai asas? Kerana di situlah perbincangan, di situlah hukum taklif, di situlah khitab Allah Ta'ala yang berbangsa maknawi, yang berbangsa dalaman. Adapun sebutan dengan lidah, perbuatan dengan luaran, ini sebagai petunjuk, sebagai isyarat, sebagai menggambarkan. Bila sebut sebagai menggambarkan, tak semestinya menggambarkan perkara tersebut yang dalaman tadi bertepatan. Oleh kerana itulah timbulnya konsep golongan-golongan munafik. Luar cakap lain, dalam cakap lain. Luar kata lain, dalamnya iktikad lain. Oleh kerana itulah yang dimaksudkan dengan iman itu ialah perkara yang dalaman. Itulah kita namakan sebagai at-tasdiq bil qalb. Membenarkan dengan hati. Ini bicarakan tentang iman ni. Kita kira panjang pula. Ada 10 minit ni. Kalau tak lebih sikit tak apa kan? Dia bercakap ni tak nak berhenti tak? Dalam Asy'ariyah kita mengatakan iman itu ialah tasdiq bil qalb, membenarkan dengan hati. Cuba kita fahamkan perkataan as-sidqu. Tasdiq artinya membenarkan dengan hati. Apakah yang dimaksudkan dengan membenar? Membenar ni, adakah membenar ini sifat bagi sebutan ataupun membenar ini, benar ataupun membenar ini sifat bagi orang? Apabila kita sandarkan tasdiq bil qalb dengan hati, jadi membenarkan atau bil qalb itu dengan hati itu ialah dikaitkan dengan tasdiq. Jadi membenarkan dengan hati artinya perilakuan, amalan ataupun sifat bagi hati. Oleh kerana itulah kita katakan kalam yang kazib, kalam yang sadiq, perkataan yang benar, perkataan yang dusta. Jadi bila sebut saja perkataan yang dusta, perkataan yang benar, ianya akan berkait dengan perkataan yang mana perkataan pula terbagi kepada dua, perkataan lafzi dan juga perkataan yang berbangsa dengan nafsi, yang berbangsa dengan dalaman. Yang sebutan luaran, kalau kita mengatakan sebenar-benar hakikat iman itu ialah sebutan yang lafzi, maka kalau begitu orang yang bisu tidaklah ianya seorang yang beriman kerana dia tidak boleh menyebut dengan lafaz. Kalau mereka mengatakan boleh gantikan dengan isyarat-isyarat, isyarat itu ganti-ganti bukannya hakiki, kerana hakiki menurut mereka, menurut golongan-golongan yang tidak menerima akan kalam nafsi, mereka mengatakan yang hakiki bagi lafaz itu ialah suara-suara, bukannya isyarat-isyarat. Jadi begitu orang yang bisu tidak adillah dinamakan sebagai beriman. Lalu kita katakan yang dimaksudkan dengan at-tasdiq, membenar itu ialah tasdiq bil qalbi, iaitu membicarakan tentang kalam nafsi, membicarakan perkara yang dalaman, membicarakan tentang perkara yang berbentuk dengan minda kita. Apabila kita sebut dalaman tadi, dalam masa yang sama menjadikan suatu iktikad. Sebut lain
Kesan daripada sebut itu lain. Lalu yang dinamakan sebagai iman itu at-tasdiq, artinya perkara yang dibenarkan di dalam hati kita. Itulah yang dimaksudkan dengan iman. Oleh kerana itulah, sebahagian daripada Al-Sunnah Asy'ariyah kita mengatakan orang yang membenarkan di dalam hatinya namun tidak menyebut dengan lafaznya, orang itu sebagai orang yang beriman di sisi Tuhan namun kufur di sisi umum. Apabila kufur di sisi umum berartinya dia tidak diperlakukan segi zahirnya sebagaimana orang-orang mukmin yang lain, orang-orang muslim yang lain. Kalau begitu, apabila dia mati perlu dikebumikan di kawasan kawasan asal ataupun hukum zahir mereka. Kalau Kristian lah, kalau Hindu lah, kalau Buddha lah. Namun dalamannya itu serah pada Tuhan. Serah pada Tuhan. Kita nahnu nahkumu bizawahir wallahu ta'ala bisarair. Itu yang kita masukkan dengan at-tasdiq bil qalbi. Namun ikrar bil lisan, sebut dengan lafaz, dengan lidah, amalan dengan jawarih, dengan perkara luaran kita, zahir kita, anggota kita ini merupakan kesempurnaan bagi iman. Bererti apabila dah ada dalam diri kita suatu i'tikad, suatu keimanan, suatu kepercayaan walaupun sebesar zarah yang merupakan iman itu merupakan cahaya, maka selayaknya tempat pengakhiran bagi cahaya itu adalah kawasan cahaya, iaitulah dinamakan sebagai syurga. Namun sebelum dimasukkan ke dalam syurga, seperti biasalah dibasuhkan di dalam api neraka. Apabila dah bersih cukup tempohnya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, dengan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, lalu orang-orang yang asi walaupun tak pernah salat, walaupun tak pernah ibadat yang lain, namun dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pengakhirannya akan dimasukkan ke dalam syurga kelak dengan limpah kurnia Allah Taala. Kalau dimasukkan ke dalam neraka awalnya, itu adalah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang antara yang dibicarakan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, membicarakan tentang iman, mengenai apa itu iman. Lalunya kata pengarang lagi, mu'taqidina bi taufiqillah, keadaan kami beriktikadkan dengan taufik Allah Ta'ala. Ini antara konsep Ahlussunnah wal Jamaah digunakan kalimah istilah taufik wal hidayah, taufik wal hidayah. Taufik itu apa dia? Taufik itu ialah kalau segi takbir, takbirnya kalau taufik itu ialah perbuatan yang bersepakatan, bertepatan dengan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dinamakan sebagai perbuatan ketaatan yang bertepatan dengan keredaan dan juga apa yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dimaksud dengan taufik. Kalau dalam babirti bitaufiqillah, kalau dalam kitab Ta'liqat Asaniyah mengatakan bitaufiqillah ai bima'unatihi wa qudratihi, dengan pertolongan Tuhan dan juga kudrat Allah Ta'ala. Jadinya perbuatan kita ini semua konsep taufik Allah Ta'ala, artinya Allah Ta'ala menjadikan sama ada kemaksiatan ataupun ketaatan dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini sepakat Ahlussunnah wal Jamaah. Sama ada aliran Asy'ariyah ataupun aliran Maturidiyah, apa-apa perbuatan sama ada berbentuk ketaatan ataupun berbentuk kemaksiatan, perbuatan tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun apabila Allah Ta'ala jadikan perbuatan kita itu dalam bentuk ketaatan, kita melakukan solat, kita melakukan ibadat-ibadat lain, haji, umrah, puasa dan sebagainya, jadi perbuatan itu dinamakan sebagai taufik. Taufik artinya apa? Perbuatan itu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala itu bertepatan dengan apa yang Allah Ta'ala redai, Allah Ta'ala sukakan, Allah Ta'ala kasihkan perbuatan tersebut. Kalau
perbuatan yang maksiat, maka perbuatan itu dijadikan oleh Allah Ta'ala juga, namun tidak diiridai, tidak disuruh. Berbeza dengan taufik. Perbuatan kita bertepatan dengan apa yang Allah Ta'ala arahkan, Allah Ta'ala redakan. Itu dinamakan sebagai taufik. Jadi taufik ini dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana maksiat juga dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sepakat? Yang menjadi perbahasannya ialah, ini sepakat dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Yang jadi perbahasannya ialah bicara tentang ta'alluq iradah manusia. Dinamakan sebagai azam, dinamakan sebagai qasad, dinamakan sebagai apa dia, ikhtiar. Itu perkara bukan dinamakan sebagai perkara af'al. Bukan perbuatan. Itu bukan perbincangan dia. Yang itu kita tidak nafikan adanya peranan, adanya perkaitan, adanya nilaian pada diri manusia. Inilah juga antara yang jadi perbahasan saya dengan Ustaz Nudrus, dan berlaku kekeliruan pada diri Ustaz Nudrus apabila beliau tidak mendetailkan maksud antara ta'alluq dan juga muta'allaq bih. Namun apabila sebut taufik, perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan di sini bukannya amrun i'tibari. Perbuatan dengan maksud sesuatu yang diperbuatkan. Kalau sebut saja perbuatan yang amrun i'tibari benda yang tak ada. Bagaimana hukum taklif ada di situ? Bagaimana kalau kita katakan hukum taklif, kita katakan Tuhan suruh, Tuhan tegah, Tuhan larang. Perkara itu tak ada. Perkara itu sebut tak ada. Perkara tersebut tak ada, kenapa nak suruh? Perkara tersebut tak ada, kenapa nak larang? Itu amrun i'tibari. Jadi, hukum taklif bukan di situ tempat rojoknya. Bukan di situ tempat jatuhnya. Namun yang dimaksud dengan perbuatan di situ ialah sesuatu sifat yang ada pada diri hamba. Maka sifat itu perkara yang wujudi. Maka sifat yang wujudi itulah yang jatuhnya, yang berlakunya, yang berkaitnya dengan hukum taklif. Wajib, haram, lagi apa dia, makruh, sunat dan juga harus. Jadi hukum taklif di situ. Bukannya perkara sesuatu yang amrun i'tibari. Jadi yang perkara di sini, yang perkara yang wujudi ini adalah makhluk Tuhan. Dan inilah juga ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ini juga yang ditakyinkan oleh Allah Ta'ala sejak azali lagi. Ini perbuatan dengan maksud suatu sifat yang wujudi. Adapun perbuatan yang bermaksud amrun i'tibari, itu perkara yang jadi khilaf. Apabila kita membicarakan tentang apa dia? Ikhtiar hamba. Pilihan hamba. Jadi pilihan hamba itu adalah ta'alluq bagi iradah hamba. Jadi ta'alluq bagi iradah hamba adalah amrun i'tibari. Maka di situlah dinamakan sebagai ikhtiar. Dinamakan sebagai pilihan. Dinamakan sebagai menentukan. Jadi menentukan hamba. Memilih hamba. Ini perkara yang amrun i'tibari ini tidak memberi bekas kepada muta'allaq bih, sesuatu yang dipilih. Memberi bekas macam mana? Artinya yang ditentukan di sini adalah yang muta'allaq bih ini yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun ada berkaitan dengan ta'alluq iradah hamba. Apabila daripada sejak azali lagi Allah Ta'ala mengetahui hamba nak memilih, hamba nak menentukan, maka Allah Ta'ala tentukan apa yang hamba pilih, apa yang hamba tentukan. Jadi tertentunya, terjadinya, tertakyinnya muta'allaq bi di sini, yang memberi kesannya ketentuan tersebut adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun hamba memilih, hamba menentukan. Ya, hamba menentukan, tapi menentu hamba itu tidak memberi bekas. Itu perbincangan. Jadi ta'alluq itu amrun i'tibari. Itu berlaku khilaf antara Maturidiyah dan juga Asy'ariyah.
Maturidiyah mengatakan ta'alluq bagi iradah itu bukan Maturidiyah mengatakan bukan semua sebagian Maturidiyah mengatakan ta'alluq iradah hamba itu bukannya makhluk, bukannya dicipta. Bila sebut bukan makhluk, artinya Tuhan tidak mengolah, Tuhan tidak menyentuh, Tuhan tidak memperbuatkan perkara tersebut. Yalah, memang Tuhan tak perbuatkan kerana amrun iktibari. Bila sebut saja makhluk, ialah sesuatu yang wujudi, sesuatu yang dijadikan, sesuatu yang perkara-perkara amrun yang ada kharijinya. Sedangkan ta'alluq itu amrun iktibari. Lalu sebahagian Maturidiyah seperti yang dipegang oleh Syekh Said Ramadan Al-Buti, inilah peranan iradah, inilah ruang lingkup hukum taklif yang berkaitan dengan dia. Adapun Asy'ariyah mengatakan sebagaimana iradah hamba itu dijadikan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana muta'allaq bih bagi iradah hamba itu dijadikan oleh Allah Ta'ala, begitulah juga ta'alluq itu merupakan makhluk bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas dasar konsep mengikut. Ala kulli hal, dalam bahagian ini, dalam perbincangan ini, kalau kita terlampau mendalami, maka kita dikhawatiri jatuh kepada Qadariyah, ataupun sama ada jatuh kepada Qadariyah ataupun kita akan dikhawatiri jatuh kepada Jabariyah. Yang penting kita mengisbatkan kasbun dan juga ikhtiar bagi hamba. Hakikatnya macam mana? Serahkan kepada Allah Ta'ala dan kita yakinkan di situ kita ini wajib memilih, wajib kita berusaha, wajib kita berikhtiar cukup. Yang jadi masalah apabila mereka mendalami, namun yang paling bahaya apabila mereka nak mendalami kata-kata ulama, dalam masa yang sama tersilap faham apa yang dimaksudkan oleh ulama tersebut. Sebagaimana yang berlaku kepada Ustaz Nudrus. Lalu kata pengarang lagi, innallaha ta'ala wahidun. Sungguhnya Allah Ta'ala itu wahidun, esa. Wahid, ahad. Sebagian ulama mengatakan wahid ini, wahidiyah, wahid merujuk kepada sifat. Ahad ataupun ahadiyah merujuk kepada zat. Lalu kita katakan sifat-sifat Tuhan, wahidiyah, al-wahidiyah fi sifat. Artinya yang satu, yang esa pada segala sifat-sifat Tuhan. Kalau perkataan ahad, ahadiyah fi zat, artinya yang esa, yang tunggal pada zat. Sebahagian lagi mengatakan wahid dan juga ahad ini perkara yang sama. Maksud yang taradifat, yang muradif dia, yang sama maksud. Perkataan yang berbeza, wazan dia, timbangannya, dia punya struktur dia membawa maksud yang sama. Ini ada bicara dalam Babirti, cukup banyak lagi. Antara pandangan yang mengatakan ahad dan juga wahid ini antara perkara dalam kategori mutaradifat, artinya banyak perkataan yang berbeza struktur memberi maksud, namun memberi maksud makna yang satu, seperti datang di dalam Quran, Allah Ta'ala mensifatkan kedua-duanya, iaitulah wahid dan ahad ini, iaitulah pada surah Az-Zumar, huwallahul wahidul qahar. Begitu juga suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad. Jadi wahidul qahar. Ada perkataan Allah, qul huwallahu ahad. Adapun Al-Azhari berkata, al-wahidu fi sifatillahi ta'ala lahu maknayani. Perkataan wahid fi sifatillah, artinya wahid artinya esa pada sifat Allah Ta'ala, maknayani, ada dua makna. Pertamanya wahidun la nazira lahu. Wahid bererti la nazira lahu, tidak ada nazir, bandingan, tilikan, perbandingan. Walaysa kamitsli syai'. Dan juga makna yang kedua pula,
wahidun di sini annahu ilahun wahidun wa rabbun wahid laisa lahu fil uluhiyati wa rububiyyatihi syarik. Berarti tidak ada bagi Tuhan itu pada uluhiyah dan juga rububiyah syarikun, sekutu baginya. Jadi kesimpulannya di sini ada yang mengatakan wahid dan juga ahad itu mutaradifat, sama maksud. Kalau bahasa Melayu dalam kitab-kitab lama banyak memberikan lafaz ataupun terjemahan esa. Jadi sinilah mungkin ada puncanya. Ulama yang membezakan antara satu dan juga esa. Kalau sebut esa, maknanya tidak ada dalam kategori bilangan. Tidak ada 2, 3, 4, 5. Kalau sebut satu, ada kategorinya. Ada juga ulama dalam apa nama Nusantara kita menggunakan juga lafaz kalimah satu. Jadi ini semua berbeza pandangan-pandangan ala kulli hal. Yang dimaksudkan dengan wahdaniyah, yang dimaksudkan dengan wahid, yang dimaksudkan dengan ahad di sini ialah ternafinya bandingan bagi Tuhan, nazir, syabih, dan juga ternapinya bagi Tuhan itu akan ternapi berbilang. Ini insya-Allah lah kita sambung lagi pada masa akan datang. Pukul dah 1 jam 10 minit. Insya-Allah makin panjang nampaknya. Insya-Allah esok kita bicarakan tentang apa dia? Wahdaniyah ataupun innallaha ta'ala wahidun la syarika lahu. Jadi segala yang benar itu datang pada Allah Ta'ala, segala kekurangan, kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allah badina ilma, Allah madina ilma, Allah badina ilma. Allah hakina fid din wa alina ta'wila. Allahumma ja'alna wa dzurriyyatina wa liqaryatina muqimas shalah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil